Penerimaan ibu bapa dan pelajar terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET telah berubah berbanding sebelum ini. Pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET kini bukan lagi pengajian kelas kedua bagi mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. Sebaliknya, ia berupaya menyumbang tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang baru yang penting dalam pembangunan serta kemajuan negara. Laraskan Kementerian Pengajian Tinggi KPT itu bakal menjadi platform kolaborasi strategi kepakaran, peralatan dan teknologi antara pusat kecemerlangan dengan institusi TVET, pihak berkuasa wilayah ekonomi dan industri. Jadi kalau kita lihat cabaran terbesar pada Kementerian Pendidikan hari ini dan juga pada kerajaan adalah untuk menjenamakan semula. Sudah tiba masanya pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET menjadi pilihan utama para belia kerana ia terbukti mampu melahirkan individu berkemahiran, terlatih dan berbudaya usahawan. TVET mempunyai maksud yang berbeza, bukan maksud berbeza tetapi bergantung pada konteks negara. Maksud ataupun definisi TVET sendiri itu ialah proses pendidikan yang berterusan untuk menghala kepada arah bidang pekerjaan, iaitu individu ataupun pelajar-pelajar itu didedahkan dengan kandungan ataupun konten yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. TVET bermaksud dalam bahasa Inggeris adalah Technical Vocational Education Training, dan dalam bahasa Malaysia kita lebih kenali sebagai pendidikan latihan kemahiran, teknikal dan juga vocational. Ia adalah satu proses pendidikan dan latihan ke arah pekerjaan di industri, ya, untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang yang diceburilah. Kalau nak didetailkan lagi tentang TVET itu, bidang yang ataupun konten yang ajar itu mengandungi 3 komponen, pengetahuan, kemahiran dan juga efektif. Jadi ketiga-tiga ini adalah bidang ataupun konten yang biasa kita gunakan untuk menyediakan bidang pekerjaan lah. Kalau kita lihat TVET ini dia is global, ya. Bermaksud global itu konsep TVET itu bukan sahaja di lokal di tempatan, tetapi sebenarnya di luar negara telah menjadi satu bidang yang sangat popular dalam kalangan pelajar-pelajar. Jadi konsep TVET itu kalau kita lihat beberapa negara maju seperti Jerman, Perancis, Holland, UK, semua negara-negara ini adalah negara-negara yang berada di Europe yang memang telah lama mempraktikkan bidang TVET itu sendiri. Jadi kalau ditanya adakah ia merupakan salah satu bidang yang dipraktikkan di luar negara, saya boleh katakan memang iyalah, memang betul lah, ianya telah dipraktikkan pada awal lagi di luar negara. Sistem Germany, TVET kita place and train. 3 bulan tidak cukup. Biar mereka terus diserapkan ke dalam industri dan seterusnya boleh dimanfaatkan oleh industri hatta sebelum mereka bergraduat lagi. Konsep TVET ni kalau kita lihat di luar negara dah ada. Kalau sebagai rujukan kita boleh tengok pada APEC, iaitu akreditasi Asia Pacific Accreditation and Certification. So di mana beberapa negara terlibat di dalam akreditasi APEC ni seperti Filipina, Thailand, India, di mana akreditasi badan APEC ni mengiktiraf latihan TVET ataupun kemahiran TVET ni peringkat negara, ya. Dan KKTM Masjid Tanah alhamdulillah telah dianugerahkan Platinum Award bagi bidang TVET yang pertama di Malaysia.
Saya nak bagi salah satu contoh di Jerman. Terdapat satu sistem yang mana kita namakan sistem ini sebagai dual national. Dual national yang mana rakyat Jerman ataupun pelajar-pelajar di Jerman boleh mengaplikasikan program TVET ni bermula daripada umur 16 tahun. Jadi program ni dual national ni yang mana latihan teorinya diadakan di Institut Latihan Kemahiran Awam dan amalinya diadakan di industri. So, dua Institut Latihan Kemahiran dan juga industri ni bergabung untuk melatih pelajar-pelajar daripada yang mengikuti program tersebutlah. Kalau di Jerman itu kita lihat sehingga sekarang bidang TVET itu menjadi popular dan menjadi bidang utama dalam sektor perindustrian dalam memenuhi kehendak industri dalam sektor perindustrian di Eropah. Zaman dahulu TVET dianggap sebagai latihan kelas ketiga. Tetapi pada zaman sekarang TVET adalah pilihan ramai. Kebanyakan remaja-remaja ataupun belia menganggap TVET ini ataupun mengambil TVET ini sebagai pilihan kerana peluang pekerjaan. Kebanyakan industri ataupun syarikat-syarikat lebih memilih pelajar-pelajar lepasan ILKA ataupun senang kita cakap lepasan TVET untuk pekerjaan. Industri inilah yang sepatutnya kita beri perhatian, sebab tanpa bekalan tenaga mahir yang kompeten, pelaksanaan industri tersebut akan berhadapan dengan masalah. Kalau kita lihat bidang kemahiran ataupun TVET ni, dia menjanjikan peluang pekerjaan yang banyak dan dari segi gaji dia tinggi disebabkan dia adalah berasaskan pada kemahiran. So saya pandangan saya, persepsi itu adalah salah lah. So masyarakat di luar kena memandang bidang TVET ni sebagai pilihan utama. Kami adalah institut yang mana memberi latihan kemahiran sebaik mungkin, dan kami ni akan mengikut NOS yang dikeluarkan. Jadi NOS yang dikeluarkan tu biasanya mengikuti apa teknologi terkini yang ada di luar sana lah. Jadi kami juga ada satu badan iaitu dinamakan sebagai TAC. Mana satu badan TAC ni dia dianggotai oleh pemilik-pemilik bengkel di luar sana, para pakar-pakar yang memang berada di industri. Jadi kami ada berbincang dan ada buat perjumpaan setiap 6 bulan sekali kalau tak salah saya. 6 bulan sekali. Jadi daripada situ kami tahu apa kehendak industri sebenarnya. Daripada apa kehendak industri, jadi kami akan cuba sesuaikan dengan apa yang kami akan ajar pada pelajar-pelajar di sinilah. Kolej Kemahiran Tinggi Masjid Tanah, terutamanya pada Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif, peralatan yang kami sediakan atau fasiliti yang ada memenuhi kehendak daripada industri, peralatan yang terkini. Kalau kita tengok kepada otomotif telah berkembang, hybrid, kenderaan hybrid dan elektrik, dan kita ada, dan juga kita ada mesin ujian enjin dan juga bengkel otomotif yang dipenuhi dengan peralatan latihan enjin untuk pelajar-pelajar, di mana pelajar boleh mendapat latihan sebaik mungkin. Kelebihan belajar dekat ILJTM, peluang pekerjaan dijanjikan oleh Institut Latihan Kemahiran tersebut. Maksudnya, pelajar-pelajar yang belajar di ILP ataupun senang kita bagi tahu ILJTM, peluang pekerjaan kita bantu untuk sediakan. Jadi mostly pelajar-pelajar yang keluar daripada Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ni kebanyakan mostly bekerja lah. Kelebihan belajar di TVET MARA ni, antara dia yang pertama, kita jaminan pekerjaan. Dalam bidang kemahiran ni memang kita berdasarkan daripada industri.
Okay, yang pertama, jaminan pekerjaan. Yang kedua, dari segi dalam bidang TVET ni, di MARA boleh juga melanjutkan pelajaran ke universiti awam dan juga swasta. Dan juga yang ketiga, boleh menjadi seorang usahawan. Masuklah ke dalam TVET MARA, di dalam ekosistem TVET MARA ni, di mana pelajar-pelajar akan didedahkan kepada ilmu teori, praktikal dan juga pemantapan kemahiran insaniah untuk dibekalkan kepada pelajar untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan nanti. Kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran yang lebih advance lagi pada masa akan datang dalam industri yang futuristik. Jadi pendedahan lebih awal yang perlu kita beri untuk mereka jadikan sebagai persediaan sebelum masuk ke industri yang lebih mencabar. Jadi macam mana pun, the most important thing adalah sijil dan juga kompetensi. Kalau kita tak ada sijil kompetensi sekarang, pengalaman kita, walaupun kita pengalaman 10-20 tahun, tapi tanpa kompetensi, tanpa sijil, peningkatan kejayaan itu tidak dapat berlaku.